Memberdayakan program Nurturing Young Entrepreneur 2020. Untuk pengetahuan para hadirin, program Nurturing Young Entrepreneur ini bertujuan untuk mendedahkan kepada para peserta tentang dunia dan kerjaya dalam bidang keusahaan yang semakin maju pada masa kini. Program ini juga membuka minda serta membantu menetapkan matlamat kerjaya di samping mengemaskini pengetahuan para peserta dengan kemahiran baru yang akan dikongsi oleh tetamu jemputan kita sebentar sahaja lagi. Bagi memberkati majlis kita pada hari ini, majlis menjemput Saudara Muhammad Haris bin Hamidun untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma innaka ala kulli azim, innaka sami'un alim, ghafurur rahim, innaka rabbul arsyil azim, innakal barrul jawadul karim. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan Engkau berikan, pada Engkaulah kembali segala urusan. Allahumma ya karimu ya rahim. Syurilah rahmat dan rahimmu ke atas majlis yang diadakan pada hari ini. Berkatilah ia dari awal hingga akhirnya. Ya fa'alu lima yurid. Kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celakan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Padamu juga kami serahkan segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Haris bin Hamidun atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Seterusnya, majlis menjemput Saudari Fatin Nadirah binti Ahmad Naim selaku pengarah program Nurturing Young Entrepreneur. Terima kasih saudari pengerusi majlis. Yang saya muliakan, Wakil Ketua Pusat Pengajian Pengimejan Perubatan. Yang saya muliakan, Cik Rafidah Supar dan Puan Liana Syahira Muhammad Yamin, Penasihat Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan. Saudari Nur Kamila binti Zainuddin, Wakil Majlis Perwakilan Pelajar. Saudara Muhammad Fazmil bin Mazlan, Presiden Satu Persatuan Pelajar Pengimejan Perubatan. Yang berbahagia penceramah jemputan kita Encik Azmi, yang berbahagia penceramah jemputan kita Cik Nurfang Izzah. Yang saya alukan juga kehadiran ketua-ketua jabatan, para pensyarah, staf-staf dan para peserta sekalian. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hadirin sekalian, bersyukur kita kepada Tuhan kerana memberi kita kesempatan untuk sama-sama berkumpul pada hari ini bersempena dengan program Nurturing Young Entrepreneur. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang hadir pada pagi ini sebab sudi meluangkan masa untuk kita sama-sama menjayakan program ini. Majlis tidak akan dapat direalisasikan jika tiada sokongan daripada mereka yang sudi hadir pada pagi yang mulia ini untuk turut serta dalam menjayakan program ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada para hadirin sekalian. Hadirin yang saya hormati, tujuan majlis pada pagi ini dijalankan adalah untuk memberi platform kepada para pelajar untuk mendapatkan kemahiran asas yang diperlukan dalam aktiviti keusahawanan, menggalakkan mahasiswa melibatkan diri dalam aktiviti keusahawanan dan juga memberi kesedaran untuk memupuk sifat keusahawanan dalam diri pelajar.
Diharap hadirin sekalian dapat menumpukan perhatian sepenuhnya di samping menimba ilmu baru yang akan disampaikan penceramah sebentar saja lagi. Saya mewakili pihak pengurusan berharap agar majlis kita pada kali ini dapat memberi manfaat kepada semua peserta yang hadir. Semoga majlis ini dapat mengeratkan lagi hubungan sesama kita dan matlamat program kali ini dapat dicapai. Akhir kata, saya mahu mengambil kesempatan sekali lagi untuk mengucapkan terima kasih kepada tetamu jemputan kita, Cik Nur Faizah, yang sudi hadir pada hari ini untuk meluangkan masa bersama kami pada pagi ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Fatin Nadira binti Ahmad Naim atas ucapan yang disampaikan sebentar tadi. Hadirin hadirat sekalian, kata orang, tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, izinkan saya menceritakan serba sedikit tentang penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Cik Nur Faizah binti Mahmudin. Beliau merupakan graduan Diploma Pengimejan Perubatan Kampus Puncak Alam. Beliau sedang melanjutkan pelajaran di peringkat sarjana dalam bidang perubatan dan pembedahan di University of Dhaka, Bangladesh. Tanpa melengahkan masa, saya menyerahkan majlis ini kepada Cik Nur Faizah binti Mahmudin untuk menyampaikan perkongsian beliau yang bertajuk Digital Marketing. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi dan saya hormati, pensyarah pengimejan perubatan Miss Rafida dan Puan Liana. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya sekali lagi lah. Nama saya Nur Faizah binti Mahmudin. Saya alumni UiTM, Diploma Pengimejan Perubatan, intake 2016, grad tahun lepas. Okay, sekarang ni saya study dan part time sebagai marketing advisor dekat Fast Industry Sdn Bhd. Okay, kita santai-santai je lah ya sebab first time ni saya bercakap depan ramai orang. Okay, first and foremost, sebenarnya saya tak adalah hebat sangat marketing ni. Saya cuma membantu ayah saya. Ni adalah sebenarnya family business. Family business ni dah ditubuhkan sejak 1983 oleh ayah saya. Jadi adik-beradik saya kebanyakannya bekerja dengan ayah saya lah. Kakak saya sebagai accountant, abang-abang saya sebagai admin manager, HR. Memang kami adik-beradik lah yang mengusahakan Kripik Fast ni. Okay, sedikit tentang marketing. Next slide boleh? Okay, marketing ni actually apa? Marketing ni sebenarnya cara kita untuk memperkenalkan produk kita atau servis kita kepada orang lain. Tak kira lah secara online ke, offline ke, banyak sebenarnya cara marketing ni. Okay. Ayah saya adalah seorang yang old school, so dia tak suka digital marketing ni. Adalah sebab-sebab kenapa dia tak suka digital marketing ni. Firstly sebab dia ni bagi dia banyak keburukan lah daripada kebaikan. Firstly, dengan digital marketing ni, kita punya pesaing tahu kita punya strategi. Apa kita punya strategi marketing? Sama ada harga kita, dia tahu. Dia boleh tahu apa servis yang kita buat, apa promosi yang kita buat, semua kita punya pesaing boleh tahu dengan digital marketing ni. So, ada tip and triknya lah untuk digital marketing ni. Keduanya, leceh sikit lah daripada offline marketing. Digital marketing ni kena fikir konten, kena fikir grafik. Setiap hari kalau boleh nak fikir nak post apa ni, nak bagi orang tahu produk kita. Nak post apa macam banyak benda lah kena buat. Digital marketing ni bagi dia agak leceh lah. Tapi memandangkan sekarang ni COVID, memang digital marketing ni sangat-sangat membantulah. Saya start
buka digital marketing ni daripada start PKP bulan 3 hari tu. Ayah saya ni jenis yang suka offline marketing yang cara mouth to mouth. Bagi dia itu sangat berkesan. Tapi mouth to mouth ni agak lambat sikit lah orang tahu kita punya bisnes. Cara dia untuk offline marketing ni dengan menerima rombongan atau lawatan pelajar-pelajar untuk melawat kilang ke, melawat showroom ke, untuk tahu proses-proses penjualan kita. Dan lepas tu dia ada terima juga pelajar-pelajar intern. Itu cara dia marketing lah. Cara bagi dia berkesan untuk marketing. Lepas tu kita juga ada buat terima pelajar-pelajar kalau nak buat assignment. Biasanya pelajar-pelajar tingkatan 3 lah. Dia ada buat assignment, perlukan interview. Bagi abah saya sangat berkesan lah marketing mouth to mouth ni. Tapi sebab COVID ni kita jarang jumpa orang. Kita duduk rumah je. So mouth to mouth marketing sangat-sangat lambat. Walaupun dia tak pakai modal, tapi dia sangat lambat. So bagi saya digital marketing ni lebih efektif lah untuk masa sekarang COVID ni. Okay, saya bagi sedikit tips untuk digital marketing. Boleh? Okay, next. Okay, first sekali untuk digital marketing ni korang kena ada brand dengan trademark. Macam mana brand dengan trademark ni? Brand dengan trademark ni untuk orang lain kenal. Servis kita ni apa? Kita ni jual apa? Walaupun korang jual benda yang unbranded, contoh macam korang resell baju jersey, korang kena ada kedai korang kena ada nama, kena orang tahu oh beli dekat kedai sekian-sekian. Itu adalah branding. Kita kena ada branding. Secondly, kita kena ada trademark sendiri. Trademark macam mana? Trademark tu bukanlah semata-mata slogan tau, macam mana nak cakap. Trademark tu lebih kepada macam mana orang boleh kenal kita dengan trademark tu. Kalau macam kita orang menggunakan trademark beli runcit ataupun beli borong akan mendapat harga kilang. Okay, so orang tahulah trademark kita, oh kau beli borong ke, kau beli runcit ke kat kedai fast tu, kau akan dapat dari harga kilang. So orang kena macam tu. Trademark ni kalau boleh, kalau ni kita create lah sendiri. Jangan, kita kena jadi lain dari yang lain. Janganlah tiru kita punya saing. Lately adalah saya dapat tangkap, tak adalah tangkap pun. Saya ada come across satu pesaing ni, dia tiru sebiji saya punya trademark. Kenapa? Agaknya dia tiru sebab kita ni dah lebih daripada dia. So mungkin dengan dia tiru brand kita sikit, dia tiru kita punya trademark, dia akan buat customer kita confused sama ada ini keripik was yang pernah aku beli ke. Sebab tu orang tiru. Okay, slide next. Kita kena ada budget allocation untuk marketing ni. Kenapa kita kena ada budget allocation? Sebab sebenarnya mostly kita punya income generate daripada marketing. Kalau korang perasan jenama-jenama besar, diorang memang gunakan sangat banyak duit untuk marketing. Sebab tu barang-barang jenama-jenama besar sangat mahal. Sebab mostly hampir 50% dia punya untung dia allocate marketing. Kenapa perlu allocate ni? Sebab orang takkan tahu brand kita kalau kita tak buat marketing. Walaupun kita ni dah cuba sedaya upaya jual-jual kat kawan ke, tapi kita tak ada marketing yang macam ni saya nak cakap. Marketing yang
Yang betul-betul yang konsisten marketing dengan allocate budget tu. Faham tak? Berbelit-belit pula saya cakap Untuk tahun ni adalah dalam kami allocate dalam 6,000 untuk marketing online sahaja. Dengan buat ads Facebook, dengan buat ads Instagram. Boleh nak allocate budget untuk offline marketing. Tapi offline marketing ni agak mahal lah. Offline marketing macam kita buat billboard tu setahun dalam 10 hingga 12,000 setahun. Tengok saiz lah billboard tu. Ada saiz yang melintang. Kalau korang tengok dekat highway tu, ada yang menegak. Different type of billboard lain lah harga dia. Agak mahal bagi saya. Even bila saya ada survey untuk Majlis Perbandaran punya billboard, dalam 2,500 6 bulan sahaja. Agak mahal. Tapi bagi saya berbaloi jugalah 2,500 tu daripada buat billboard dekat highway. Sekarang ni orang tak guna highway sangat pun, tak boleh rentas negeri. So, tapi saya lebih memilih untuk digital marketing lah. Untuk Facebook, kita ada minimum untuk ads tu, kita tak silap saya cuma RM3 sehari. Sehari RM3 dengan serendah RM3 kita dah boleh buat advertisement dekat Facebook dengan Instagram. Tapi minimum, dia recommend minimum dalam RM90 sahaja. RM90 5 hari. Memang sangat-sangat murah lah digital marketing ni. Kita tak payahlah nak fikir location, nak taruh kat mana. Kita tak payah fikir, okay nak tempah banner. Kita tak payah fikir, kita cuma mungkin edit gambar sikit, mungkin ambil gambar sikit produk kita dan post. Dengan RM3 dah kita boleh advertise kita punya barang. Saya online marketing ni lebih jimat lah. Okay, yang ketiga adalah specified audience dan targeted market. Okay. Next. Okay, yang ni kita kena tahulah kita punya market, kita punya targeted market. Kalau korang perasan macam dark group tu dia targeted market untuk memang orang-orang T20 lah. Sebab tu barang-barang dia mahal. Tapi mahal-mahal dia pun berkualiti juga. Orang-orang yang macam tu, orang-orang yang T20 ni biasanya educated lah. Educated yang macam mana? Educated yang dia beli benda yang worth buying. So kita kena tahu targeted market kita. Kalau macam saya, targeted market saya adalah pemborong. Okay, pemborong. Pemborong ni kita ada juga jual ke peruncit, tapi mostly ke pemborong lah sebab harga kita memang harga dari kilang. Kita memang akan cari pemborong. Kita akan suggestkan orang untuk beli bundle. Kita akan suggestkan orang untuk repack dan branding balik. Itu targeted market saya. Kalau korang jual tudung, target market korang macam mana? Targeted market korang student-student ke? Kalau korang dah tahu targeted market korang tu, korang tahu nak jual harga berapa? Tudung macam mana? So, kalau student-student, takkanlah korang nak jual tudung yang macam dark tu kan? Mestilah korang nak jual tudung yang RM10, RM15, bawah RM30. So, tu affordable untuk student-student. And next, jangan jangan terlalu besar audience ni. Kalau boleh spesifikkan betul-betul. Korang nak jual dekat siapa? Korang nak siapa yang beli? Bila korang macam mana ya? Aku kalau boleh nak semua orang beli barang aku. Nanti kan tak dapat pun satu pembeli tu. Macam mana saya nak cakap? Saya tak tahu nak explain macam mana, tapi bila saya set ads, kalau dekat FB ad tu kita boleh spesifikkan audience tau. Okay, kalau saya mula-mula dulu saya start buka saya punya ads, saya advertisement untuk Facebook, saya spesifikkan untuk orang di Banting saja sebab kilang dan showroom di Banting, jadi saya buka untuk orang di Banting.
Kemudian bila saya rasa orang Banting ni, orang Banting ni dah semua dah tahu dah tempat saya kena besarkan lagi audiens saya. Tapi saya spesifikkan orang yang ada interest dengan snack. Saya tak boleh lah set saya punya advertisement tu. Kalau korang pernah lah buat FB ads tu kan kita boleh, sebenarnya saya nak ajar macam mana buat FB ads tapi mungkin take time sikit. Kita boleh spesifikkan orang yang ada interest dekat snack, food ke pizza ke, kita boleh spesifikkan. So macam mana dia dapat orang yang interest in that? Pernah tak korang melayari laman web ke kan, dia tanya cookies, allow cookies. Itulah dia targeted daripada tu. Contoh kita baru buka Shopee, tiba-tiba kat Instagram kita mesti keluar ad Shopee. Lepas tu kita baru buka laman web Sabela, mesti keluar ad Sabela dekat Instagram. Kita punya feed tu, kita punya feed dekat FB pun mesti keluar Sabela. Sebab apa? Sebab kita dah spesifikkan. Dia macam ada satu server lah yang mendetect last visit kita dari mana, last visit kita dari laman web mana, macam tu. Okay, next. Use more than social media platform to connect with your customer. Kenapa kita kena ada lebih daripada 3 platform untuk connect dengan customer kita? Sebab kita nak customer kita percaya yang kita punya business ni wujud. Kita bukan scammer. Okay. So, saya pernah jumpa satu fotografer ni. Dia offer fotografi service. Tapi last update kat IG dia 2018. Mesti orang tertanya-tanya, dia ni masih wujud ke tak? Dia masih buat fotografi ke tak? So, untuk ada banyak social media ni sangat penting for digital marketing. Sebab apa? Sebab kita memang nak build, kita masih wujud, kita masih berniaga, kita masih buat promosi, kita masih ada production, macam tu. Selain daripada Facebook, Instagram, apa lagi yang kita boleh guna? Twitter kita boleh guna, kita boleh buat web sendiri, and then kita boleh buat YouTube tu mungkin kita masukkan video-video marketing kita. Mostly different platform ni different targeted market. Kalau macam Facebook, ramai macam makcik-makcik. Sekarang orang-orang muda jarang lah pakai Facebook kan. Makcik-makcik yang umur 40 tahun ke atas, diorang suka berbelanja online dekat Facebook tu. Kalau macam Instagram, budak-budak muda. Kalau Twitter pun budak-budak muda. Kalau website, dia general sikit. Sebab bila orang search je kita punya branding tadi tu, orang akan tahu, dia ada website, kita boleh beli terus. Macam tu. Sebenarnya website ni sangat-sangat membantu sebab kita orang tak perlu nak WhatsApp kita, nak itu, nak ini. Kalau macam saya untuk e-commerce tu macam orang boleh purchase terus online lah. Kalau e-commerce, setakat ni saya pakai Shopee. Baru start dalam Ogos hari tu, Alhamdulillah. Sambutan sangat memberangsangkan. Tapi kat situ pun saya kena buat ads juga untuk Shopee ads supaya supaya produk saya visible ke atas. Ads ni tak adalah mahal sangat. Korang boleh allocate RM15 sehari pun boleh. So untuk buat korang punya produk tu visible. Bila korang search je, keripik, korang punya produk paling atas. Sebab tu kena ada allocate untuk sikit je lah, tak payah banyak pun, sikit je. Allocate sikit bajet untuk buat advertisement. Supaya orang nampak produk korang. Okay, walaupun korang post macam mana pun, kalau korang tak ada allocation untuk marketing, tak ada allocation untuk boost korang punya post, memang orang takkan nampak pun. Post lah 100 kali pun.
Okay, sebenarnya dulu saya tak berfikir pun nak buat Shopee ni. Sebab bila buat Shopee ni, saya kan target market saya pemborong. Bila saya buat Shopee, harga saya rendah. Jadi, kita potong pemborong tau. Macam mana ya? Customer pemborong tu, kan pemborong tu mesti akan jual dengan harga yang lebih tinggi. Margin diorang sendiri. Bila customer pemborong tu tahu yang ada produk yang sama tapi lagi murah, mesti dia cari kita. Pernahlah ada beberapa orang customer yang macam customer pemborong lah yang macam tanya, macam mana saya nak berniaga ni? Awak buka Shopee macam tu. Tapi sebab kita pun sekarang tengah desperate untuk cari sale, COVID ni orang jarang datang walk in, memang kita terpaksa. Tapi kita ambil alternatif, naikkan sikit lah harga. Tapi sikit supaya pemborong pun masih boleh berniaga, kita pun masih boleh berniaga. Kompetitif lah harga kita. Okay, kalau korang perasan, setengah seller, dia tak post harga barang di online. Agak-agak kenapa? Kenapa dia tak post? Sebab dia nak orang komen dekat post dia, so engagement dia naik. Korang pernah tak perasan dekat Facebook, contoh kan, dekat feed tu, betul orang nak engage dengan dia. Dekat feed tu, pernah tak nampak Nur Faiza commented on a post. Bila korang komen on a post, dia akan keluar dekat feed tau, kat feed. So, customer tu punya kawan pun boleh nampak kita punya posting. Sebab itulah dia nak naikkan engagement, dia nak naikkan. Tapi setengah customer ni ada yang tak faham. Dia tak faham yang sebenarnya kita nak naikkan engagement, bukan kita sengaja-sengaja tak nak taruh harga. Dia marah, macam mana saya nak beli ni awak tak taruh harga? Ada juga customer, kalau macam saya ada juga customer, kenapa awak post harga, macam mana saya nak jual? Sebab dia borong barang dari kita, dia nak jual balik. Customer dia nampak lagi murah daripada yang dijual oleh pemborong tu. Jadi dia macam, kenapa awak post senarai harga awak? Macam mana saya nak berniaga? Macam tu. So kita tak boleh nak cater semua orang. So kita ambil fair and square, kita post barang yang kita boleh post, kita tak post barang yang kita tak post. Faham tak? Okay. Okay, customer service. Customer service ni play a big role dekat korang punya marketing. Offline ke online ke, memang customer service sangat-sangat memainkan peranan lah. Contohlah kan, korang ambil order daripada WhatsApp. Orang tu marah-marah nak cepat. Korang jangan marah balik orang tu. Confirm dia tak nak beli, tak nak buat payment. Okay, kalau macam semalam saya ada dapat satu customer. Dia baru purchase 26 hari bulan jam 3 petang. Pas semalam petang dia marah saya. Kata feedback cepat hantar, delivery cepat. Kenapa sekarang pukul 5 pun masih belum post? Lepas tu kita explain baik-baik. Kita jangan sabarlah. No. Kita kena explain baik-baik. Kita kena pakai banyak-banyak emoji. So, walaupun kita marah dalam hati ni, boleh tak sabar macam tu. Tapi kita kena explain lah baik-baik. Kita cakap lah apa masalah kita, kenapa kita tak boleh post pukul 5. Sebelum pukul 5 kenapa kita tak boleh post. Jangan cepat melenting lah sebagai customer service. Customer service ni yang jaga saya dan kakak saya. Kita orang jaga customer service sebab bila kita bagi orang lain jaga customer service memang yelah kita kan, kalau kita sendiri dengan bisnes kita sendiri, kita mesti tak nak kehilangan customer kita. Jadi kita buat yang terbaik untuk customer service. Customer service macam customer service offline pula kita boleh macam contohlah customer service yang kita orang buat after purchase service. After purchase service tu bukan barang-barang teknikal saja, macam
barang-barang makanan ni contoh. Dia beli lepas tu lemau. Okay, lemau. Lepas tu dia cakap macam mana ni saya beli lemau. Tak boleh refund duit ke? Dia cakap boleh, bawa receipt, datang balik. Itu mesti orang tak akan, baguslah dia customer service dia. Walaupun sebenarnya bukan salah kita pun dia lemau. Mana tahu orang tu buka tak tutup ke kan. Bukan salah kita mungkin, tapi sebagai seorang seller yang bertanggungjawab, kita ganti balik. Okay. Saya perasan lah ada satu lah pesaing saya ni. Sebab kat Bandung ni banyak sangat orang jual keripik. Mula-mula memang Abah lah, 1983 Abah start. Sejak tu ya Allah memang macam cendawan orang jual keripik kat sini. Saya perasan saya jenis yang suka tengok page pesaing-pesaing saya. Tapi bukan untuk tiru ke, bukan untuk memburuk-burukkan, no. Saya tengok page diorang, mungkin tengoklah komen-komen, feedback, memang saya suka. Saya tengok ada satu pesaing saya ni, dia ada bad feedback sangat. Satu saya baca, pukul 9 tepat dah tutup, lepas tu dia halau customer dia. Bad customer service, confirm customer tu tak akan datang balik. Lepas tu lambat angkat call pun, kalau customer call pun, lambat angkat call tu pun customer malas lah. Call lah tak dapat je, malas lah guna servis dia, malas lah beli dengan dia. So oleh itu kita kena cepat angkat call, kita kena WhatsApp tu kalau boleh balas lah, walaupun banyak mana pun kita cubalah balas semuanya. Sebenarnya customer service ni lah yang buat kita punya produk ni lebih berkembang. Sebab bila ni satu mouth to mouth marketing jugalah. Bila dia akan cakap dengan orang lain dan dia akan suggest kat orang lain untuk beli kat kita. So memang itu satu pengaruh yang besar lah untuk kita punya marketing. Lagi satu, kalau kita jual kat Shopee kan orang boleh bagi kita star, berapa star, 5 star, 4 star kan. Bila kita chat pun lambat reply, kita post up pun lambat reply, orang akan bagi 3 star. Bila tengok starnya sikit, bad service ni, tak nak lah order dengan dia, order lah dengan seller lain. Itulah yang buatkan orang macam bertimbang nak fikirlah nak beli dengan kita tu, fikir banyak kali sebab customer service kita sangatlah tak okey. Sebenarnya kalau online marketing ni, korang perlu ada satu saluran di mana customer korang boleh buat komplain, customer korang boleh bagi feedback. Korang kena ada satu saluran, maybe WhatsApp ke, Google Form ke, tapi memadailah ada social media tu. Sebab kalau kat Facebook, kalau kita ada page, orang boleh rate page kita kan. Kalau Instagram tu tak boleh. Satu saluran yang macam mana saya nak cakap, kalau saya, saluran dia WhatsApp. Kalau ada komplain yang, kalau ada apa-apa komplain, memang customer akan WhatsApp. Kita ada tampal satu notis lah for any complain ke dekat counter tu, WhatsApp kami. So biasanya orang yang ada common sense ni dia akan WhatsApp. Orang yang tak ada common sense ni dia pergi post, dia pergi viral. Itulah susahlah sikit sebab orang kan lain-lain kan. Apa lagi korang nak tahu pasal marketing ni? Saya berbalik kepada ni lah, kepada social media tadi.
Okay. Sekarang ni saya tengah membangunkan satu website untuk terus e-commerce. Kalau macam Shopee, dia ada transaction fee tau. So mesti memang terpaksa naikkan harga. Korang Shopee ni adalah satu benda yang bagus lah untuk seller-seller kecil, tapi susah juga lah nak dapatkan pembeli bila, kalau saya personally as a buyer, saya akan tengok orang yang ada berapa sold, kan korang kalau beli Shopee ada satu macam kat bawah tu 300 sold. Saya akan tengok benda tu. Kalau kau macam kosong kan, macam saya ragu-ragu sikit nak beli. Sebab tu lah, first step is the hardest lah kalau nak try e-commerce ni. Sebab nak bagi orang percaya yang kita ni ada jual benda tu. Kita ni, itu macam mana? Macam mana nak bagi orang trust kita ni bukan scammer, kita ada jual benda macam tu lah. Sebab setengah orang sekarang kan namanya scammer kan, setengah orang macam paranoid sikit lah nak beli online ni. Lagi-lagi bila e-commerce, semua orang boleh daftar e-commerce, so macam itulah, kita kena memilih sikit. Ramai yang tengok part yang sold tu kan bila kita beli barang kat Shopee. Bila kalau kat Shopee lagi banyak sold, dia akan naik ke atas tau. Dia akan naik ke atas. So itulah yang akan kita punya produk akan visible more lah dekat Shopee tu. Korang boleh try meniaga kat Shopee dulu. Senang je, korang ada Shopee kan sekarang kan masing-masing kan. Kat atas tu ada seller center. Lepas tu korang register je korang punya kedai, korang nak jual apa. Lepas tu korang upload produk korang. Lepas tu bila ada bila ada orang purchase, korang akan dapat notification. Alhamdulillah, sebab bulan ni ada promo 11-11. Alhamdulillah bulan ni sangat sibuk dengan Shopee. Kita orang terpaksa tambah bekerja untuk packing Shopee 3 orang. Sedia ada 5 orang, tambah lagi 3 orang. Sehari sampai 200 order yang sampai malam lah dia orang buat. Tu pun ada customer yang membibil. Kenapa tak post cepat? Kenapa lambat? Padahal kita dah sedaya upaya nak post cepat. Memang kita tak boleh nak cater semua customer kita, tapi kita boleh cubalah sedaya upaya. Kadang-kadang orang tak faham. Contohlah kan, kalau kat Shopee ni, saya cakap pasal Shopee je lah sebab itulah platform yang paling senang korang boleh jual untuk digital marketing ni. Sebab tak ada fee pun, tak ada apa-apa fee kecuali bila orang purchase, korang ada fee, transaction fee 2% je. 2% tu kalau RM10 berapa sen je. So memang baguslah Shopee ni. Ada lagi platform-platform lain yang saya nampak kat Twitter. Platform dia nama dia? Siapa tak ingat. Yang korang boleh upload produk-produk korang. Lepas tu customer korang bayar je guna FBX. Lepas tu korang akan dapat terus order. Tak payahlah orang nak WhatsApp korang. Lepas tu korang nak bagi katalog produk korang. Nak tunggu dia reply. Nak bagi total. Platform-platform macam ni memang sangat bagus lah. Marketplace dekat FB macam grup-grup tu ke? Boleh juga. Contoh kalau macam korang jual tahu bergedil kan, korang boleh kan macam ada grup-grup, macam grup taman. Kalau saya ada satu grup orang penduduk Banting ni, nama dia Bantingku. Orang selalu sangat promote dia orang punya makanan kat situ. Ada beberapa cara lah nak naikkan korang punya engagement tu. Cara yang macam ni saya cakap trik lah. Korang suruh adik-beradik korang like. So benda tu akan naik ke atas. Dia akan visible ke atas. Adik-beradik korang ke kawan-kawan korang suruh dia like. Sebab itulah engagement sangat penting. Bila ramai orang like, bila ramai orang komen, dia akan selalu keluar dekat feed kita tau. That's why
kita kena naikkan engagement. Okay, kalau macam saya perasan walaupun saya post konten, benda tu tak menarik. Contoh saya ambil gambar situation dekat dalam showroom kan. Masa tu tengah ramai, okay saya snap, tapi bagi orang tak menarik, tak jalan juga. So konten pun sebenarnya kena menarik, kena kreatif lah. Kalau konten dan posting saya dekat social media untuk Keripik Fast ni, saya edit sendiri guna Photoshop, saya snap sendiri, saya lah fotografer, saya lah graphic designer. Saya adalah satu staff yang tolong, macam kalau saya tak free ke, saya ada kelas ke, dia tolong snapkan gambar. Kalau macam ada konten baru ke, kita ada produk baru ke, tolong snapkan gambar dulu, nanti saya edit, macam tu. Tapi untuk online marketing ni korang memang kena konsisten lah. Tak boleh lah macam okay 5 hari tak post, okay next week baru post. Orang jadi macam tak selalu nampak korang punya produk tak visible. Sebab tu korang kena sentiasa, kena rajin post. Walaupun tak ada orang like, tak apa. Sebenarnya ada je orang nampak. Cuma orang tak engage dengan korang punya post. So keep on posting. Jangan sekali macam sebulan tak post, tiba post. Dulu kita orang macam tu. Sebab saya memang dulu lepas SPM memang terus tolong abah untuk ini, untuk ayah saya. Sebab saya memang tak ada masa nak edit-edit semua kan. Sekarang ni baru ada masa yang banyak. Saya nampak macam kalau kita tak konsisten post, tak ada macam mana page like tak naik, handphone, telefon tak selalu berdering, WhatsApp tak selalu customer masuk. So macam kita kena konsisten. Walaupun tak ada orang like, tapi sebenarnya ada orang nampak. Itulah. Ada apa-apa soalan ke? Ada apa-apa yang nak saya explain ke? Copywriting untuk posting. Okay. Setengah brand ni dia ada agent, dia ada dropship kan. Ramai orang yang nak jadi dropship kita orang. Tapi kita orang macam mana nak ambil dropship, sebab untuk kita orang pun sikit. Harga kita orang dari kinang. Takkanlah kita nak jual keripik sikit kan. Kalau macam copywriting tu, biasanya kita orang kena provide untuk agent, kita kena provide untuk dropship. Tips untuk copywriting is, korang punya heading tu kena buat orang curious, buat orang macam mana? Contoh dia ayat yang buat orang curious untuk heading yang atas. Lepas tu bawah-bawah tu korang kena tahu, kena bagilah step by step. Kalau macam nak purchase, bagi orang betul-betul tahu macam mana nak purchase korang punya produk tu. Biasanya copywriting saya tak sebelum saya post sesuatu posting, saya akan tanya abang saya dulu, ada benda yang dia nak cakap ke dekat customer, ada benda yang dia nak sampaikan ke kat customer. Kalau tak ada, saya nak buat ayat sendiri. So basically bila pengalaman saya lah, bila saya letak heading Assalamualaikum, selamat sejahtera, sendu lah sikit. Bila contohlah saya post keripik ubi pedas basah, okay, saya letak heading. Korang perasan tak bila korang post sesuatu kan, words dia limited tau yang korang tengok. So dia akan see more. So korang boleh tengok tu, korang kena tekan see more baru korang boleh tengok semua kan. Heading yang first, ayat yang first tu sangat memainkan peranan. Contoh saya post ubi pedas basah tadi, saya tulis pedas yang mengancam. Orang macam curious, apa yang pedas mengancam ni? Orang tu belum scroll gambar lagi lah. Itu membuatkan orang tertarik dengan korang punya posting.
tertarik nak see more, nak tengok lagi apa yang korang tulis, itulah tips, salah satu tips untuk copywriting lah. Sebab saya tak pernah join dropship ke agent, so saya tak pasti dia orang buat macam mana. Tapi untuk saya memang ayat first tu sangat memainkan peranan dalam copywriting. Okay, ada apa lagi yang nak saya explain ke? Editing, apps editing untuk post. Dulu saya guna Canva, tapi bila saya tengok macam template Canva tu kan semua orang boleh pakai. Macam saya tengok, asal template dia sama dengan aku ni, mesti dia ambil kat Canva ni. So saya macam, tak best ni kan. So saya decide untuk edit sendiri from scratch dari Shopee, dari Photoshop dengan AI. Apa AI? Adobe Illustrator. Yang senang memang Canva lah. Canva tu kita tinggal masukkan gambar. Kalau kita nak add kalau kita nak add macam icon vector kan, kita boleh je add. Tapi kan dia limited. Macam kita kena subscribe untuk dapat vektor-vektor yang cantik, yang rare. Sebab vektor-vektor fish semua orang pakai. Jadi macam tak lain dari yang lain. So macam mana Tapi boleh je pakai tu. Korang subscribe je. Okay. Okay. Yang tadi tu untuk apps editing. Okay, lagi satu kalau korang nak buat video, saya suggestkan Videolip. Videolip tu sangat senang edit, satu. Tapi kalau korang tak subscribe, korang tak boleh masukkan muzik. Adalah beberapa muzik yang free, tapi macam kalau korang nak buat ads untuk ads untuk story, Videolip memang best. Memang HD satu, senang nak edit, memang best lah Videolip tu. Saya suggestkan kalau nak buat Instashot. Instashot pun best. Lepas tu ada orang tanya macam mana buat ads, nak set FB ads dan IG ads untuk sampai ke targeted customer. Keywords apa? Okay, keywords apa? Bergantung juga korang jual apa. Kalau macam jual food, kalau macam saya, kejap saya tengok saya apa. Saya set snacks, Pizza Hut, Domino. Kejap. Lagi. Saya set restaurant. Saya set mana latest ad saya. Kejap, sorry. Okay, saya add food shop, saya add local food, saya add online shopping. Online shopping ni memang wajib taruh tau, sebab orang yang suka online shopping memang akan targeted to that audience lah. Lepas tu saya add delivery order and delivery food. Saya and then apa ni? Foodie and snacking. Okay. Kalau korang nak tahu korang punya ads ni berkesan ke tak berkesan, sekejap saya tunggu. Boleh ke nampak nampak ke? Kalau korang nak tahu ads korang berkesan ke tak berkesan, pastikan per klik korang ni kurang daripada 10 sen.
kurang daripada 10 sen. Kalau macam ni, mana ke tak satu klik 7 sen. 7 sen je. Tapi saya dapat engagement 1,862. Ni baru run 3 hari. So, firstly korang punya gambar memang kena menarik. Itu yang saya perasan lah. Kalau buat ads, jangan taruh gambar produk semata-mata. Orang suka tengok muka orang tau. Tak tahu kenapa tapi bila saya post gambar produk semata-mata, nak dapat engagement susahnya lah. Bila saya post dengan gambar model, mesti sangat cepat naik. Memang orang ni memang suka tengok muka orang lah kot. Lepas tu, untuk digital marketing, ini based on popularity saja. If tak ada like and followers, ya betul. Betul juga, tapi sebab tu korang perlu buat ads untuk cari followers. Kan sekarang kan orang boleh beli followers kan, tapi followers tu tak berkualiti bila korang beli. Satu, diorang tak akan belilah produk korang sebab korang beli diorang takkanlah kan. Diorang tak ada interest pun sebenarnya dengan produk korang bila korang beli followers ni. So sebab tu korang kena buat ads untuk tambah followers. Saya ada satu orang panggil retargeting ads lah nama dia. Retargeting ads tu, okay, this week dah buat ads tu, gap 3 hari kita akan buat ads tu juga. Tu namanya retargeting. Saya tengok satu post ni mendapat engagement yang sangat banyak. Sebab tu saya asyik ulang guna posting tu untuk ads. Dan followers pun naik. Kalau kat Instagram, kalau kita buat ads, orang follow kita melalui ads tu akan keluar tau. Akan keluar berapa orang follow kita daripada ads tu. Kalau macam ada satu posting ni memang saya guna untuk retargeting banyak kali. Saya dapat dalam sebulan 3,000 followers. 3,000 followers yang berkualiti lah, yang interested dengan kita punya produk. Okay, tunjuk contoh posting and produk yang dah edit. Okay, kejap saya tunjuk satu. Yang terbaru, yang ni saya edit sendiri, ambil gambar sendiri, crop sendiri, semua sendiri. Okay, macam nak share screen? Tak boleh nak share screen lah sebab saya tak guna phone. Okay, banyaknya post pasal produk lah sebab nak kenakan orang. Yang ni pisang salai Bandung. Yang ni bundle tau. Kita memang targeted kita untuk pemborong. So memang apa yang kita post tu kalau boleh memang nak tarik pemborong lah. If nak guna ads yang berbayar, sebulan kena berapa kali. Depends juga korang punya budget berapa. Kalau macam saya budget saya tak boleh lebih dari 500 sebulan tak boleh lebih dari 500. Kalau terlebih sikit, kurang sikit okey, tapi memang 500 lah sebulan saya allocate kan. For now dekat setahun ni je dekat 6,000 saya spend untuk ads. Mula-mula macam abang macam banyaknya guna duit untuk ads, apa bila kita tengok sekarang kita orang punya online purchase sangat banyak, baru dia diam dia. Okay, membantu juga online ads ni. Dia cakap macam tu lah. Kalau saya akan run sebulan at least 3 ads. At least 3 ads different post. Okay, kadang-kadang adalah juga 2 post saja. Depends lah. Memang contoh kalau 2 post, saya punya allocated budget untuk bulan tu 500. So satu post tu 200 setengah. Kalau 300 bagilah
kita punya kita punya budget untuk online marketing ni, online ads ni, kalau boleh 30% daripada kita punya keuntungan, 30% kalau boleh lah. Kalau korang rasa macam berat sangat tu, korang allocate sendirilah berapa, tak payah 30% pun tak apa. Sekejap saya nak baca lagi. Soalan, berapa kerap nak buat ads ni? Tak perlu ads setiap kali post tau. Membazir sangat. Kadang post tu klik, dia ada CTR. CTR dia satu klik tu 20 sen, 30 sen, mahal tau. Satu klik 30 sen tu. Kalau boleh memang bawah 20 sen. Tak perlu setiap kali post, setiap kali tu nak buat ads. Tak perlu. Satu sebab korang kena, tips juga nak buat ads FB dengan IG ni, korang kena tahu masa. Kalau saya akan buat payday, orang gaji dalam tarikh 24 hingga 2 hari bulan. Lepas tu saya akan buat tengok masa jugalah. Ada, kalau at Shopee saya tengok masa. Ada orang setengah, kita kena tengok orang-orang aktif dekat social media ni pukul berapa kan. Kalau macam Shopee tu, kalau saya perasan hari Sabtu Ahad dia kurang sikit orang membeli sebab dia fikir postage tak jalan hari Sabtu Ahad, so dia tak akan membeli hari Sabtu Ahad, dia akan beli hari Isnin lepas saya punya Shopee 123 order. Lepas tu turun 90. Lepas tu hari Jumaat Sabtu Ahad memang dalam 80 je, 70 macam tu. Sebab orang fikir, Sabtu Ahad postage tak jalan, so dia akan dapat barang lambat. So baik dia order hari Isnin macam tu. Kalau jual-jual kecilan, saya sarankan pilih satu post yang betul-betul korang rasa dapat menarik orang beli produk korang. And second, kalau nak buat ads, cari ads yang promotional. Satu, promotion macam korang bagi diskaun ke, korang ada 11/11 sale ke, nak buat ads tu boleh. Lepas tu, kalau setakat korang nak post untuk bagi tahu design tu, rasa tak perlu kot, sebab ads kadang orang swipe je, orang tak tengok pun betul-betul. So kalau ada satu konten yang promotion, orang akan berhenti dan baca. Itulah. Ada lagi ke? Okey, untuk iklan bagi bisnes kecil berbaloi ke kita upah orang pandai Photoshop yang cukup dengan atau cukup dengan orang yang ada basic editing skill saja? Dulu saya pernah hire orang untuk edit, tapi satu post je saya, sebab masa tu memang saya tak sempat nak edit. Dia punya quotation, satu social media post tu RM55. Bagi saya mahal, RM55 untuk satu post. Dia edit satu poster RM55. Tapi dia boleh bagi harga murah. Dalam, kalau buat 10 posting social media dalam RM350 macam tu. So bagi saya, kalau peniaga kecil-kecilan, tak payahlah hire graphic designer. Korang boleh, semua benda boleh belajar online sekarang. Pergi YouTube, tengok cara macam mana nak create vector, nak cari vector, korang boleh je cari dekat PNG3. Kat situ ada vector macam seal vector, korang ambil, tampal je dekat Photoshop tu. Lepas tu ada vector-vector macam promotional,
Tahu tak vektor tu apa? Vektor tu macam ikon-ikon yang grafik ikon yang korang yang background dia clear. So korang boleh tampak dekat poster korang. So bagi saya peniaga kecil tak perlu hire graphic designer. Boleh buat sendiri sebab kalau korang hire untuk 10 posting pun 350 sangat mahal bagi saya. Mahal, RM35 tu korang boleh buat sendiri. Boleh post sendiri kan. Okay. Boleh share waktu yang panas untuk buat marketing kat social media. Okay, depend social media. Kalau Instagram malam dalam pukul lepas maghrib tu pukul 8 sampai pukul 11 malam memang bila post waktu tu memang banyak gila like. Kalau Facebook waktu yang sama tapi ada satu waktu ni tengah hari pukul 12 hingga pukul 1. Mungkin makcik-makcik kita punya mak ayah ke kan, dia sebelum pergi lunch tu dia scroll Facebook dulu. Tapi memang tengah hari memang sangat ramai. Pukul 12 sampai pukul 2 macam tu. Facebook waktu tu. Kalau Twitter saya tak pasti. Saya tak pernah buat marketing kat Twitter. Berapa lama nak running ads dan berapa ringgit untuk dapat customer banyak? Sebab saya buat dalam RM25 untuk 4 hingga 5 hari. Adalah dapat 2-3 customer. Okay. Itu maksudnya korang punya ads tak menarik perhatian. Bukan sebab korang, kan semestinya korang taruh bajet banyak. Korang taruh ads tu, macam mana? Korang taruh bajet untuk ads tu banyak. Korang akan dapat banyak customer. Tak. Kena tengok juga sama ada korang punya ads menarik ke tak menarik. Korang punya heading tu menarik ke tak menarik. Kalau tak menarik pun orang skip je, orang respect je. Biasanya kalau saya akan pilih yang betul-betul menarik. Mungkin awak punya posting tak menarik, sebab itulah RM25 tu okey lah. Tapi kalau saya sebab audience saya dah ramai kat Facebook dalam 25,000 likes page. So saya punya minimum RM90 5 hari. Kalau RM25 untuk 4 hingga 5 hari ni okey, which means sehari RM5. Okey, dah okey dah tu. Cuma kena pilih betul-betul lah posting mana yang okey, yang menarik. Boleh tak share macam mana nak sediakan planner everyday untuk posting? Okay. Yang ini saya jujur saya tak ada planner. Sebab saya tak tahu bila ada produk baru, bila kakak saya nak buat promotion. So tapi setiap hari saya akan fikir besok nak post apa saya akan post produk yang lambat sikit lah, nak bagi orang kenal kan. Yang slow sikit sales, saya akan post. Okay, so at least sebulan tu saya akan post 4 atau 3 produk yang sales dia sendu sikit, nak bagi orang kenal dan bagi orang beli. Biasanya saya memang tak ada planner, tapi ini satu benda yang tak bagus lah sebenarnya. Tapi saya akan fikirkan setiap hari. Besok nak post apa, hari ni saya dah fikir. Okay, besok aku nak buat stop motion video untuk story. Okay, besok kena buat apa, nak buat macam mana. Apa yang nak buat besok saya fikir hari ni. Macam tu. Okay, saya sebenarnya tak experience customer yang awal-awal ada tunjuk minat nak beli. Kita as a seller pun dah promote sebaik mungkin, tapi end up tak jadi beli. Apa kuncinya ya? Okay, satu, kunci dia. Dia dah survey yang lain dan dapat lagi best, lagi murah, lagi cantik. Kedua, sebab bagi dia leceh nak transfer maybe. Ketiga, memang dia tengah tak ada duit. Itulah, 3 tu lah.
Biasanya saya lah, personally as a customer pun, saya akan survey dulu sebelum saya beli. Saya akan tanya harga, saya akan tengok produk, saya akan tengok feedback. Kalau saya rasa nak beli, saya beli. Kalau saya rasa tak nak beli, saya akan cakap, nanti saya get back balik ya sis, macam tu. Bila saya start digital marketing sebenarnya dah lama dah start dari 2016, tapi 2016 tu tak konsisten sebab saya masuk diploma Medical Imaging kan, duduk kat Puncak Alam, nak dapatkan konten pun saya bukan balik setiap minggu. So tak ada orang yang nak tolong senyapkan gambar. Saya boleh je edit actually dekat campus. Tapi itulah, sebab mula-mula saya tak konsisten. Sejak awal tahun yang itu saya balik sini. Saya online class pun sehari dalam 4 jam je. So saya ada banyak masa. So memang dari tahun ni memang saya sangat bekerja keras untuk online marketing. Dan Alhamdulillah setelah kita orang naik 3 kali ganda dengan online marketing ni. Lepas tu duit kita orang kat bank tak pernah short bayar customer. Alhamdulillah. Okay, cabaran yang mula-mula yang saya hadapi untuk online marketing ni is saya zero knowledge online marketing. Saya tak tahu target market saya macam mana. Saya ingat lagi first saya buat ads, saya targeted location. Maksudnya saya tak targeted spesifik untuk orang yang online shopping ke, yang interested in food ke, tak. Saya buat location. Kan FB kita boleh set radius jarak mana untuk orang boleh view kita punya ads. Saya buat 35 km, kau tak silap. 35 km daripada saya punya showroom tu. Itulah targeted market saya. Sebab saya nak orang walk in. Tapi bila komen macam ni, orang tak boleh walk in. So orang memang beli online. So saya luaskan saya punya area. Tapi saya targeted market. Macam tu. Memang mula-mula sendulah sebab satu per klik je dah dalam 40 sen. Orang klik 200. Memang banyak habis kat situ lah. 200 tu bukan semua customer yang WhatsApp kita ke, call kita ke, tak. Dalam 10-20 orang je daripada 200 tu. Memang sendulah sebab saya tak tahu pun macam mana nak buat targeted audience tu. Saya tak pergi mana-mana kelas tau buat audience ni. Saya try and error. Mungkin ada orang lagi hebat daripada saya tak tahu. Tapi dalam 2 tahun ni saya try and error. Saya dapat tahu macam mana nak start audience saya, macam mana nak allocate budget saya untuk sebulan terus, macam mana posting macam mana orang suka, gambar macam mana orang suka, copywriting macam mana orang nak tengok, nak baca. Saya belajar sendiri. Saya try and error. Macam mana nak dapat likes kat FB banyak sampai beribu-ribu? Buat ads. Ni like posting ke like page ni? Kalau like posting memang kena buat ads. Kalau korang buat ads, bila korang allocate allocate berapa bajet korang untuk ads tu, dia akan automatic calculate berapa orang akan dapat tengok korang punya ads kan. So korang drag je lah, nak taruh, nak set berapa, tengok situ. At least 1,000 orang boleh tengok. Okay, berapa ringgit. Korang kena tengok yang tu. So dengan itu korang boleh dapat banyak likes, beribu-ribu likes. So korang kena tengok lah 1,000 tu berapa ringgit. Korang kena tengok yang tu. Kalau Cik Faizah buat marketing, adakah followers akan bertambah banyak juga? Ya. Okay. Instagram saya untuk bulan ni. Ada Instagram dan Facebook. Okay. Sekejap saya tunjuk
Okay, untuk minggu ni saya dapat 203 followers. Ini satu ads diorang sebab ads yang lain dah mati. Minggu ni sahaja 203 followers yang naik. Memang kalau buat marketing, kalau kita selalu post pun kadang orang follow sebab bila ada orang like dia akan kalau Instagram lah, kalau bila ada orang like dia akan masuk kat dekat dekat discover, dia discover tu kan, bila ada orang like, orang yang kita follow like dia akan naik dekat discover, so orang akan tengok dan follow. Ada yang saya tak balas lagi, tak jawab lagi ke? Korang ada soalan lagi ke? Adakah yang tak tahu? Macam saya run business tu seorang diri agak stressful, tak nak handle media sosial, website, nak content, nak editing post, nak prepare produk, jadi terlalu busy. Memang sangat busy. Korang kalau boleh, kalau korang punya skill dah agak tinggi kan, kalau boleh hire lah orang, janganlah buat seorang-seorang. Semua benda awak nak buat seorang-seorang sebab tak nak rugi, janganlah macam tu. Nanti bila korang tak hire orang, bila skill korang dah tinggi, korang tak hire orang, korang punya semua benda tergedala. Posting tak dapat nak buat, nak post barang customer tak sempat, jadi lambat, customer marah, dah satu hal. Bila korang hire orang, lepas tu customer service pun bagus kan, macam kita post out cepat, posting pun selalu buat, reply customer pun cepat. Jadi kalau boleh hire orang lah. Kalau sale dah beribu tapi tak hire orang ni, macam mana jangan pedekut. Selalu macam mana make sure customer memilih dengan kita lagi, means nak secure repeated customer. Adakah dia follow kita kat FB or dekat macam mana? Okay. Kalau macam saya, biasa bulan puasa, berduyun customer WhatsApp nak order sebab hari tu kan PKP. Mungkin sebab hari tu PKP lah. Sehari hampir dalam 1,000 lebih orang WhatsApp nak order. Tapi yang phone tu satu, nombor tu satu. Kita nak buat dua. Kita nak buat dua phone yang handle customer, tapi tak boleh sebab takut bertindih order. Okay. So macam mana nak buat customer tu repeat balik. Tapi kalau macam tudung, macam baju tu susah sikit lah. Korang tak akan beli baju setiap 2 minggu kan. Korang akan beli baju macam sebulan sekali kan. Tapi if korang ada produk yang baru, yang menarik, mungkin customer tu akan beli kalau korang variasikan produk korang, satu. Lepas tu bila customer dah beli kat korang kena follow up customer tu, sama ada dia dah dapat barang dia ke, dia puas hati tak dengan barang yang dia dapat, okey ke tak, dia defect ke tak, semua. Korang kena macam post service punya lah. Korang kena tanya customer tu dah dapat barang ke belum semua kan. Kalau saya personally, bila WhatsApp dah masuk beribu-ribu, saya tak akan save. Saya tak akan save nama customer tu satu-satu. Saya tak dapat nak save. So, memang WhatsApp tu mustahil saya nak buat marketing kat WhatsApp sebab beribu-ribu. FB dengan IG mungkin. Tapi mana customer korang dapat kenal? Korang kalau tak dari social media kan? Mesti dia orang ada follow korang kat mana-mana. Sama ada IG atau FB. Ini banyak orang yang buat marketing dekat status WhatsApp. Tapi jenis orang yang macam saya ni tak suka tengok status WhatsApp. Memang saya tak tengok pun kawan saya jual apa. Kesian juga kan. More than 10 km or less than 10 km. Radius tu patut letak more than 10. Okay. Kalau boleh minimum 20 km.
10km tu dekat sangat. Kalau korang nak buat COD ke kan, korang boleh setkan at least 10km lah, 10km ke atas. Kalau korang post tu kalau boleh lebih dari 20km lah. 35km. Saya tak pastilah maksimum berapa km untuk radius ads tu, tapi saya selalu buat 35km. Sebab saya boleh cover COD sekitar Lembah Kelang. So saya set 35km. Terpulang korang lah, korang boleh COD sampai mana. Tapi kalau boleh lebih dari 10km lah. Macam seller yang macam ni dah. Baru start business, tak ada duit nak hire staff. Okay. Tak kesian juga. Kalau sale belum mencapai target, kita as a seller kena ada target tau. Kena ada target bulan ni sales kita nak dapat berapa, untuk kita nak dapat berapa tau. Kita kena ada target tu. So bila sale belum dapat target, tak perlulah hire customer dulu. Tapi kalau awak punya sale dah berduyun-duyun, awak busy sangat-sangat, yelah, awak akan busy kalau customer berduyun-duyun kan. So lebih baik hire staff lah. Saya hire staff, saya ada budak part time. Dia sekarang kan online class. Kelas dia pagi je dalam pukul berapa entah. So saya suruh dia datang untuk packing barang-barang Shopee. Saya hire dia sejam RM5. RM5 tu dia cuma kerja dari pukul 8 pukul 6. Dia boleh solat kat sini lah. Pukul 6 sampai pukul 9 malam. So saya cuma bayar dia dah RM15 lah sehari. Kita bayar ikut jam. Nak hire dia sejam RM5 pun dah okey dah. Nak tanya macam mana nak buang rasa takut bisnes tak jadi. Dulu saya, sebelum saya tolong ayah saya ada jual tudung. Memang sebab apa saya je lah nak try jual tudung. Ramai yang beli kawan-kawan saya. Yang sebab saya selalu post dekat saya punya personal social media, yang beli memang ramai-ramai kawan saya. Mula-mula saya takut juga kan. Bila kawan kita start bisnes kan, kita tak sebab kita jadi rasa macam mana Lepas tu now kita as a seller baru kita faham support dari kawan-kawan tu sangatlah penting. Sebab dulu memang masa saya jual tudung tu memang takut sangat. Kalau tak laku macam mana sebab ready stock tau. Saya buat sendiri tudung tu, saya hantar pergi jahit. Saya yang potong sendiri, lepas tu saya hantar pergi jahit. Takut juga tak habis, tapi alhamdulillah habis juga. Memang first start business memang mana ada orang start business tiba-tiba dah ramai customer. No, tak ada. Memang dari sikit-sikit dulu. Ayah saya tu pun ambil masa dalam 10 tahun untuk orang kenal dia punya bisnes. Orang reject dia, orang tak nak ambil barang dia lah. Sebab ada sabotage, orang tak nak supply bahan mentah kat dia. Memang mula-mula agak susah. Lepas tu dulu, mana ada orang buat keripik pisang, keripik keladi, tak ada. Orang tak buat keripik sukun, tak ada orang buat. So dia takut penerimaan orang tu. Macam orang tak nak terima. Sebab benda baru kan, susah kan. Memang benda-benda memang agak susah. Tapi lama-lama first customer mesti kita sangat excited. Oh, boleh jalan ni bisnes aku ni. Jangan risau. Boleh. Kalau macam ada buat art commission, saya buat ambil dalam 10 order sebulan. Tak ada tips. Ada tips tak nak macam mana nak ensure customer yang terlepas saya punya previous customer? Macam mana tu? Ada tips tak macam mana nak ensure customer yang terlepas saya punya previous? Previous. Okay. Maksudnya customer tu tanya awak, lepas tu awak cakap awak dah close order lah untuk bulan ni. Awak cakap lah dengan dia elok-elok. Sebab saya tak pernah buat art commission, so saya tak tahu. Kalau macam saya punya graphic designer, nama dia Mimi.
dia duduk kajang. Dia akan selalu, kalau dia ada promotion, dia akan selalu update saya. Dia akan tanya saya, Faiza, ada nak post apa-apa ke? Faiza, 11 ni ada promo 250 untuk 10 posting je. Dia just akan update saya. So saya akan tanya dia, sampai bila ni Mimi, ni. So kita memang kena update customer kita. Kalau customer awak terlepas awak punya order ni, maksudnya awak punya, kan awak dah close order kan, dah cukup 10 kan. Cuba awak tanya balik, bila awak dah buka order baru, awak tanya balik customer awak, berminat tak nak ambil ad commission untuk bulan ni. Awak tariklah dia dengan buat promotion ke, bagi diskaun ke, sebab last punya batch dia tak dapat join. Macam mana nak cari perhatian dan gain trust dari orang untuk membeli produk kita? Okay, kalau macam saya akan first, saya akan screenshot feedback customer dan post. Secondly, saya akan bila showroom tengah ramai orang tengah busy, saya akan ambil gambar dan post. So orang dapat tahulah yang ramai orang beli ni, mesti sedap ni. Ramai orang beli ni, mesti bagus ni. Kita nak gain customer kita memang kena macam tu. Kena bagi feedback. Korang perasan tak ramai orang yang jual makanan akan minta, nak ambil gambar boleh? Kalau kita siap order makanan, nak ambil gambar boleh? Itu sebenarnya untuk marketing dia, untuk orang percaya bisnes dia. Orang beli mesti sedap ni macam tu. So, feedback customer lah. Kalau boleh post feedback customer. Lepas tu update selalu korang punya stok, tunjuk kat customer stok korang mana-mana. Tak perlu post pun tak apa, buat story ke, cakap ready stock ke, macam tu. Macam mana nak, okay ni dah. Macam mana nak overcome rasa insecure bila ada kompetitor yang gain follower tanpa perlu marketing yang power-power. Dia gain customer dari TikTok, saya tak pernah buat video. Okay. Rasa insecure tu, semua orang ada rasa insecure. Bila kompetitor saya sekarang ni, dulu dia ambil barang kat saya. Dan dia jual balik. Sekarang dia ada kilang sendiri. Dia import barang dari luar, dari Thailand, dari Indonesia. Kita orang ni lagi insecure. Orang yang dulu ambil kat kita orang sekarang boleh ada syarikat sendiri. Kompetitor kita lagi. Insecure tu memang ada, tapi kita kena lawan insecure tu dengan ikan yang kita boleh maintain. Macam mana nak cakap ada setengah kompetitor ni okey je bersaing secara sihat. Ada setengah kompetitor yang tak boleh, tengok orang lebih sikit, tak boleh. Dia akan lebih dari dia. Kalau macam sebenarnya dia kreatif juga tu buat TikTok. So awak kena lebih jadi kreatif daripada dia. Mungkin awak boleh, kalau memanglah sekarang memang orang sukalah tengok TikTok tu. Saya pun tak tahu kenapa. Saya ada supplier perisa. Dia suggestkan kita orang untuk buat TikTok untuk gain more customer, untuk lawan kita orang punya kompetitor tu. Tapi kompetitor tu suka sangat tiru kita orang. So kita as orang yang kena tiru tak suka tau. So jangan buat TikTok juga. Buat benda lain. Buat benda yang orang tak pernah buat. Mungkin buat story yang selalu update story. Korang tak payah tunjuk muka pun tak apa. Suara je pun tak apa. Saya pun tak pernah tunjuk muka saya. Saya selalu suruh staff saya ambil gambar, tunjuk muka dia. Sebab saya pun tak suka tunjuk muka saya. Kalau boleh jangan. Kita kalau ada orang tiru kita tak suka tau. So buatlah cara marketing lain. Maybe banyakkan buat story dekat IG. Bagaimana Cik senangkan masa hantar belajar medik dan kerjaya marketing advisor ni? Okay, actually
saya ada exam ni hari Isnin, insyaAllah hari Isnin 3 bulan, fisiologi CNS. Saya akan study malam, petang pun saya study, pagi je saya buat saya posting ke, ambil gambar ke, buat video ke, saya akan buat pagi dalam, showroom buka dalam pukul 8, pukul 8.30 macam tu saya masuk office. Saya tengoklah, saya tanya kakak saya anything to post hari ni ke apa ke. Kalau ada saya ambil gambar semua tu. Saya lepas Zuhur saya akan study. Kalau saya sekarang tengah banyak test. Test. Jawablah test dulu, jawab test. Malam saya study lagi. Sehari at least saya akan study dalam 5 jam macam tu. At least lah 5 jam. Tapi tu sikit sebenarnya, orang lain study lagi banyak. Saya pun tak tahu lah. Alhamdulillah saya tak pernah fail lagi. Alhamdulillah. Test semua pass. Cik Faizal boleh tak share pengalaman yang paling teruk semasa berniaga? Banyak sebenarnya pengalaman yang paling teruk. Kawan-kawan saya tahu kot. Tahun 2000, tak sure lah, tahun 2016 kot, 2017. Kita orang punya showroom kena pecah masuk. Tapi masuk surat khabar jugalah. Ada masuk surat khabar. Saya tak pasti ada ke tak. Tapi saya ada simpan gambar. Korang tengok dia pecah masuk. Tapi macam buat khianat. Memecahkan semua keripik-keripik yang ada kat showroom tu kat lantai. Dia pecahkan semua, dia tabur biskut-biskut kat lantai. Dia siram minyak kat lantai. Pagi tu staff saya datang terus menjerit. Saya dekat dengan rumah kan. Saya terus lari tengok, ya Allah, memang orang buat khianat lah. Bukan orang berniat untuk pecah masuk untuk ambil duit, tak. Sebab memang teruk. Kejap saya ada gambar kot. Saya ada ambil gambar. Memang kita orang rugi banyak lah sebab banyak benda, banyak keripik rosak, pecah, bertaburan kat lantai. Memang sikit pun tak ada. Kejap saya ada gambar je. Tu memang kita macam sedih lah, sedih sangat. Kita orang dah buat report polis. Korang nampak tak? Ni orang khianat kita orang. Tabur-tabur, semua pecah-pecahkan. Polis pun datang. Kita orang pun tak tahulah kenapa, siapa. Tapi ada hikmah lah sebab kita orang masuk harian Metro, kita orang masuk dekat page-page. Alhamdulillah lepas tu orang kenal kita orang, ada hikmah lah kan, orang buat macam tu. Okey, ada apa-apa lagi soalan ke sebelum saya habiskan sesi saya? Tak ada Itu je ke? Okey. Kalau korang nak tanya apa-apa lagi, bolehlah cari IG saya ke Faiza Mahmudin, okey? Nanti tanya je lah. tanya je, DM je, okey? Nanti saya jawab. InsyaAllah kalau saya tahu, saya jawab. Good luck exam. Thank you. Okay, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.